Apa benda belajar pasal wudu, kentut tak kentut, ya, tak intelek langsung. Pernahkah anda mendengar kenyataan yang seperti ini? Kalau sekiranya seseorang bercakap seperti itu, Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah di dalam bukunya yang terkenal Ihya Ulumuddin ada membicarakan tentang topik ini secara khusus sebagai satu daripada 8 nasihat beliau kepada para guru. Di dalam nasihat yang kelima yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada para guru, beliau menyebut, innal mutakaffil bi ba'dil ulum yanbaghi alla yaqbaha fi nafsil muta'allim al-ulum allati wara'ah. Seseorang yang diberikan tanggungjawab untuk mengajar ilmu-ilmu tertentu, tidak harus baginya menanam rasa hina ataupun benci di dalam jiwa muridnya terhadap ilmu yang dia tidak ajar. Ini bukan persoalan sekadar cakap ataupun tidak cakap, tetapi percakapan yang mempengaruhi persepsi seorang murid terhadap ilmu yang tertentu. Jadi kalau anda sendiri, apakah anda ada subjek tertentu, ilmu tertentu yang anda sangat tak suka? Dan kalau anda tak suka, kenapa anda tak suka? Apakah anda pernah dipengaruhi oleh kenyataan ataupun gambaran yang diberikan oleh seseorang? Kalau boleh, janganlah rasa benci itu adalah akibat daripada satu kenyataan yang kemudiannya bertukar menjadi kepercayaan datang daripada seorang guru yang gagal mengikut nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali lagi pada membicarakan tentang hal ini dengan memberikan contoh, ya, ka muallim al-lughah idh adatuhu taqbihu ilmi al-fiqh wa muallimul fiqh adatuhu taqbih ilmi al-hadith wa tafsir. Guru bahasa menjadi kebiasaan mereka memperlekeh ilmu fiqh, manakala guru fiqh pula menjadi adat kebiasaan mereka di zaman Imam Ghazali untuk mereka ini menghina ilmu hadis dan tafsir dengan dakwaan bahawa benda tu remeh, sekadar periwayatan yang tidak membabitkan kecanggihan kaedah-kaedah ataupun teknik untuk memahami dalil-dalil berkenaan. Ia adalah seumpama ajais, kadang-kadang terjemahkan sebagai perempuan tua, ataupun mungkin dalam culture kita Quran buruk, kan? Nak buang tak boleh, tapi nak pakai pun tak berguna sangat. Adanya guru dalam bidang tertentu menghina bidang yang lain. Guru bahasa menghina subjek fiqh dengan alasan fiqh ni belajar benda-benda yang furuk, manakala guru fiqh pula menghina ilmu hadis dan ilmu tafsir dengan anggapan bahawa benda tu hanya riwayat, menghafal riwayat, tetapi tidak membabitkan intelektual pada mengulas untuk mengeluarkan hukum daripadanya. Ketika kali pertama saya membaca nasihat Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya ini, pada masa itu saya juga adalah merupakan seorang student. Saya tak dapat membayangkan macam mana rupanya, kerana setakat pengalaman persekolahan saya tidak ada pengalaman jumpa dengan cikgu yang kutuk subjek lain ke apa ke. Saya tak dapat recall lah, benda tu tak ada. Tetapi lama kelamaan di dalam masyarakat kita, perkara ini mula menjadi kebiasaan. Apabila berlaku perbezaan pendapat, maka pendekatan yang dipakai adalah pada mencederakan kepribadian seseorang rather than menjawab perbezaan itu dengan secara ilmiah. Contohnya macam dia tu belajar kat mana, nak cakap pasal fiqh tapi kelulusan lughah, bahasa je. Ataupun kenapa kalau dah mengaji hadis tu maknanya dah alim, apa sangat belajar hadis tu. Jadi perkataan-perkataan itu menjadi kebiasaan di dalam masyarakat kita, sehingga masyarakat menjadi mangsa kepada kecelaan lisan di kalangan para pendidik. Dan ini bukan pendidik di sekolah, tetapi ini pendidik di dalam masyarakat yang lebih berpengaruh pada mempengaruhi cara kita beragama. Dan ini adalah merupakan satu perkara yang amat mendukacitakan. Tetapi lama kelamaan perkara ini berubah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat. Apabila berlaku perbezaan pendapat, khususnya di kalangan orang agama, maka langkah yang diambil bukanlah mengungkai
perbezaan pendapat itu puncanya kenapa, ya, tetapi sebaliknya dilakukan character assassination, diserang kepribadian seseorang itu antaranya adalah pada menghina latar belakang bidang pengajiannya, ya. Contohnya macam ni nak jadi mufti cakap bab fiqh ni, bidang apa? Bidang lughah, bidang bahasa, bukannya bidang fiqh. Itu katanya lah. Kemudian ini apa, belajar hadis ke apa benda bidang hadis ni. Kemudian ada juga yang lain kata, Allah ni tu mengapa bukannya ada pergi universiti ke apa, mengaji pondok je, kitab kuning. Jadi yang diserang adalah institusi, bidang, ilmu, kitab warna apa, dan bukannya kepada ilmu itu sendiri. Dan ini adalah merupakan satu kecelaan lisan. Orang aliran mana, mazhab mana sekalipun gagal berakhlak dengan akhlak yang telah ditegur oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, agaknya hampir 1000 tahun yang lalu kan. Dan satu lagi contoh yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali dalam nasihat yang ke-5 ini dalam kitab Ihya kepada para guru ini ialah katanya, wa muallimul kalam yanfiru 'anil fiqh wa yaqulu dhalika furu' wa huwa kalamun fi haidin niswan fa aina dhalika min kalam fi sifatir rahman. Kata Imam Al-Ghazali, manakala guru yang mengajar ilmu kalam pula melarikan diri, menjauhkan diri daripada ilmu fiqh dengan menganggap ia hanyalah merupakan perkara furu', berbincang tentang masalah haid orang perempuan, apakah adanya nilai seperti itu jika dibandingkan dengan bidang mereka yang mengupas secara falsafah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apabila Imam Al-Ghazali menggambarkan bidang itu dengan ungkapan ilmu kalam, dia menggambarkan bagaimana akidah itu asalnya, kita belajar akidah ini adalah untuk meluhurkan keimanan kita kepada Allah SWT. Tetapi apabila ilmu berkaitan dengan akidah dalam lapangan usuluddin, kalau kita sebut macam tu sekarang ni, dibincangkan dengan menggunakan pendekatan falsafah, ia memberikan satu perasaan kepada diri seseorang dan juga kepada kepuasan intelek dia, bahawa benda yang dia belajar tu ialah sesuatu yang tinggi, sesuatu yang orang cerdik pandai saja yang boleh belajar, maka ini adalah merupakan sesuatu yang intelek. Manakala kalau belajar bab fiqh pula, benda ni macam fardu ain, apa, belajar tentang haid orang perempuan. Jadi kata-kata ini terkeluar daripada lisan bukan orang jahil, tetapi dia lahir daripada lisan guru-guru yang mengajar agama kepada masyarakat. Dan ini sesuatu yang telah ditegur oleh Imam Al-Ghazali. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat menyedihkan. Sepatutnya lebih tinggi kita belajar agama, maka lebih baik peribadi kita, budi bahasa kita, akhlak kita. Tetapi malangnya, bila kita tak jaga hati, bila kita tak jaga akhlak kita, kita tak jaga niat, dan kita terlupa kepada tujuan asal kenapa kita belajar ilmu agama itu, akibatnya makin bertambah ilmu agama, makin cela lisan perkataan seseorang itu, termasuklah dalam keadaan tanpa malu meliarkan masyarakat dengan budi pekerti yang tidak molek berkenaan. Kata Imam Al-Ghazali, fahadhihi akhlaqun mazmumatun lil muallimin yang bagi an tujtanab. Maka sesungguhnya benda-benda yang dia sebut, yang beliau sebutkan tadi, yang saya sebutkan sebentar tadi, adalah merupakan akhlak-akhlak tercela di kalangan para guru yang perlu dihindarkan, dijauhkan diri daripadanya. Kata Imam Al-Ghazali lagi, bal al-mutakaffil bi ilmin wahid yang bagi an yuwassi'a 'ala al-muta'allim tariqat ta'allum fi ghairihi wa in kana mutakaffilan bi ulumin yanbaghi an yura'i at-tadrij, ya, fi tarqiyatil muta'allim min rutbatin ila rutbah. Dan menjadi tanggungjawab kepada seorang guru itu apabila dia diamanahkan untuk mengajar subjek yang tertentu, hendaklah dia ini menjaga, memudahkan kaedah belajar, bukan sahaja untuk subjek yang dia ajar tu, tetapi juga untuk membantu pelajar dia bersedia belajar ilmu-ilmu yang lain. Dan ini merupakan satu perkara yang di tahun 2021 ini dia menjadi satu perkara yang agak advance apabila seorang guru menyiapkan anak murid di dalam subjeknya untuk bersedia belajar sesuatu di dalam subjek yang lain. Contohnya apabila dia mengajar matematik, dia memaklumkan kepada para pelajar bagaimanakah matematik yang topik yang kita belajar ini aplikasinya boleh berlaku di dalam subjek sejarah,
dan kamu manfaatkanlah apa yang kita dah belajar ni. So kalau ada cikgu yang boleh buat macam tu, Masya Allah, ini adalah merupakan satu perkara yang sangat-sangat bagus. Kami di Sekolah Khalifah berusaha keras untuk menyemai kemahiran dan kesedaran ini di kalangan guru kami. Semoga apa yang kita bincangkan ini dapatlah serba sedikit membantu kita mengelokkan agama kita. Dan nasihat saya sebagai sahabat, sebagai abang ya, kepada anak-anak muda ni, ataupun sebagai bapa ya, kepada anda yang muda-muda ni, sejauh mana, setinggi mana pun ilmu seseorang guru itu, tetapi apabila belajar dengannya itu tidak menjadikan kita seorang yang semakin berakhlak, berbudi bahasa jadi lebih baik, bahkan jadi angkuh, jadi sombong, memandang rendah terhadap orang lain, tinggalkanlah orang tu. Sebab asasnya kita belajar ilmu agama ini adalah untuk kita memperhambakan diri kepada Allah SWT, dan tidak ada kehambaan dalam kesombongan, hina menghina, memandang rendah, mempelekeh ya, dan menyakiti sesama orang yang beriman. Semoga Allah memberi petunjuk pada diri saya dan sahabat-sahabat semua dalam kembara kita menuntut ilmu, supaya akhirnya nanti kita pergi menghadap Allah SWT dengan membawa sekeping hati yang sejahtera.